فعلام الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibai azza Allah wa iyyakum jami'an. Harap kita semua dalam keadaan sihat wal afiat. Sihat dari segi jasmani, sihat dari segi rohani, sihat dari segi mentally, serba sihat semua. Dan senantiasa kita berkata-kata di antara kita sihat wal afiat, sihat wal afiat. Al afiat, orang Melayu sebut afiat, bunyinya ada tak di belakang. Tapi kalau dalam bahasa Arab kita kata as-sihha wal afiyah, kerana di belakangnya tak marbutah. Dia bukan tak maftuhah, tapi tak marbutah. Jadi dalam bahasa Arab kita kata fi as-sihhati wal afiyah, bunyi ha di belakang. Jadi Arab kata afiyah, orang Melayu kata afiat, sihat wal afiat. Tapi maknanya apa? Kita selalu sebut afiat, afiat, sihat wal afiat, sihat wal afiat. Tapi maknanya apa sebalik daripada afiat? Al-afiyah, sebagaimana tadi awal kita kata sihha, sihat. Al-afiyah ialah terselamatkan daripada mara bahaya. Protected from harm. Itu maksud daripada keafiatan pada seseorang. Moga awak dalam keadaan sihat wal afiat macam itu. Jadi iaitu sihat dan dilindungi daripada sebarang mara bahaya. Ahibai azanallahu wa iyyakum jami'an. Suka untuk sama-sama ana kongsikan kabar berita gembira di mana Syekhun Al-Fadil Ustaz Dr. Saifuddin Amin, isteri beliau alhamdulillah telah selamat melahirkan anak yang ketujuh bagi Ustaz Saifuddin, iaitu anak lelaki. Maka dari itu beliau berhalangan, tidak dapat untuk menghadiri dan mengisi kajian. Dan ana pun sebenarnya adalah orang yang paling tak layak untuk nak ganti beliau pun. Nah, tapi tak apa, dakwah terus harus diperjuangkan. Sama-sama kita melakukan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian. Bagi seseorang yang baru mendapatkan bayi, kita katakan kepada mereka, barakallahu laka fil mawhubi lak wa syakarta al-wahib wa balagha ashuddah wa ruzikta birrah. Kemudian
Orang yang mendapatkan tadi menjawab kepada orang yang mendoakan bagi dia, barakallahu laka wa baraka alaik wa razaqakallahu mithlahu wa ajzala thawabak. Jadi orang yang mendoakan, macam kita yang nak mendoakan nanti kalau jumpa beliau atau mesej beliau, barakallahu laka fil mawhubi lak wa syakarta al-wahib wa balagha ashuddah wa rizqta birrah. Moga Allah memberkati kepada bayi yang baru dilahirkan. Barakallahu laka fil mawhubi lak wa syakarta al-wahib, dan engkau pun memanjatkan kesyukuran kepada yang memberi bayi tersebut, iaitu kepada Allah Azza wa Jalla. Wa balagha ashuddah wa rizqta birrah. Moga engkau kemudiannya direzekikan dengan kesalehan dan pengabdian dan istilahnya perkhidmatan anak ini kepada kamu. Kamu direzekikan bir anak itu, iaitu kebaikan anak kepada kamu. Yang menjawab pun yang baru dapat, barakallahu laka wa baraka alaik, moga Allah memberkati kamu, melimpahkan rahmat berkah semuanya kepada kamu, wa razaqakallahu mithlahu wa ajzala thawabak, dan moga Allah kurniakan kepada kamu yang serupa. Jadi ada anjuran untuk saling doa mendoakan mendapat anak. Naam. Moga kamu juga dikurniakan yang serupa, iaitu dapat anak. Wa ajzala thawabak, dan moga Allah melimpahkan pahalamu. Nah, di sini ada anjuran untuk saling doa mendoakan. Kalau kita masih belum mendapatkan bayi yang didambakan, mungkin kita banyak doakan untuk orang, niscaya orang akan kembali banyak doakan untuk kita pula. Nah, baik orang tersebut tahu yang kita doakan untuk dia, macam doa tahniah tadi. Tahniah ni sebenarnya dari bahasa Arab, dari kalimat hanna'a yuhanni'u, to congrat. Bahasa Arabnya masdarnya at-tahni'ah, at-tahni'ah, iaitu at-tahni'atu, tapi dimelayukan dia jadi tahniah. Maka baik berupa tahniah tadi atau doa an zahril ghaib, kita doakan yang mana saudara kita tidak mengetahuinya. Dalam solat kita, dalam sujud kita, kita doakan untuk saudara-saudara kita semuanya. Fa ahibbai a'azzanallahu wa iyyakum jami'an, seperti yang kita telah kongsikan pada pertemuan yang lalu, bahawasanya hari ini biiznillah ta'ala sama-sama kita berkongsi tentang dua perkara. Yang pertama, tentang bagaimana asal muasalnya berlakunya kesyirikan di atas muka bumi. Macam mana boleh start ni syirik? Dan yang kedua, bagaimana pula berlaku asal muasalnya kesyirikan di Jazirah Arab, di tanah Arab. Maka sama-sama kita meniti sejarahnya. Ahibbai a'azzanallahu iyyakum jami'an, seperti mana yang kita ketahui bersama bahawasanya Nabi Adam alaihi salam merupakan bapa kita semua. Kita semua adik-beradik, satu bapa satu mak. Nabi Adam dan Hawa. Dan Nabi Adam, seperti yang kita ketahui, beliau adalah seorang Muslim. Pastinya seorang Muslim. Mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah. Beliau telah tergelincir dalam kesilapan, namun beliau bertaubat darinya. Dan beliau repent, dan Allah menerima taubat tersebut. Maka ringkas cerita, Nabi Adam AS berada di atas muka bumi, di mana beliau dikatakan diturunkan di daerah India, sedangkan ibu kita Hawa diturunkan di daerah Jeddah. Jeddah yang di Saudi Arabia, tempat yang kita turun kapal terbang.
Jadi penamaan kota Jeddah dengan Jeddah itu bermakna nenek, Jeddah. Kerana itu tempat yang dikatakan turunnya Hawa. Sebab itu dinamakan Jeddah. Hawa ni adalah nenek kita. Jadi kalau nanti pergi umrah, turun Jeddah tu, tahu kenapa asal muasal nama kota Jeddah. Dan kemudian bertemulah mereka seperti layaknya hikayat yang antum semua dah biasa dengar. Jumpa di mana? Di Jabal Rahmah, di Padang Arafah, di Jabal Rahmah. Nah, Gunung Rahmah, Gunung Kasih Sayang, Bukit Kasih Sayang. Biasanya jemaah umrah kalau pergi sana buat doa, minta doa dekat Jabal Rahmah. Patut tak? Tak patut, tak patut. Kenapa tak patut? Kerana pastinya dah memang kita berada di Mekah, di depan Kaabah, di Multazam, di dalam Masjidil Haram. Itu pastinya lebih mustajab doanya. Tidak ada pensyariatan untuk berdoa di Jabal Rahmah sebenarnya. Iaitu, ya Allah kurniakanlah aku jodoh lah, kurniakanlah aku pasangan lah, kurniakanlah aku anak-anak yang soleh dan solehat. Itu tak ada. The only day kalaupun doa mustajab di situ adalah pada hari Arafah. Pada tanggal 9 Dhul Hijjah. Itu je pada hari Arafah. Dan potentially doa di situ mustajab. Tapi kalau luar daripada hari Arafah, tidak ada anjuran untuk melakukan doa di Jabal Rahmah. Jadi kalau antum nanti melakukan ziarah kota Mekah dan pergi ke Arafah dan pergi ke Jabal Rahmah pun sekalipun, pergi situ hanyalah sebagai memahami manasik haji. Iaitu dalam manasik haji di sini tempatnya nanti ada wukuf dan seterusnya. Belajar. Bukan melakukan perkara-perkara yang tak disyariatkan. Ada yang naik atas, nanti tulis-tulis dan seterusnya. Antum tulislah berapa banyak pun, siapa love, siapa lah, apa semua. Nanti kerajaan Saudi, dia suruh pegawai, nanti diorang cat balik. Cat balik that pillar, tugu tu. Macam-macam tulisan ada, macam-macam conteng ada, tapi nanti kena cat balik. Tak ada maknanya. Baik. Maka Nabi Adam AS, isteri beliau, dan kemudian anak-anak, cucu cicit, semuanya dalam keadaan baik-baik belaka. Muslim, sembah kepada Allah, tauhid, tidak ada kesyirikan. Dan zaman terus berlalu sampailah kepada suatu zaman di mana telah berlakunya ghulu terhadap para salihin. Apa itu ghulu? Ghulu ialah melampaui batas. Sebab itu dalam memuliakan orang-orang soleh ni harus dijaga-jaga juga. Kerana dapat menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Kita kata, takkanlah kita nak buat syirik. Kan? Takkanlah kita tak tahu. Buktinya, tarikh telah mensabitkan bahawasanya anak cucu Nabi Adam AS sendiri, yang mana mereka baru hidup berapa zaman, berapa abad dekat dengan Nabi Adam, mereka saja telah terjerumus dalam kesyirikan. Apatah lagi kita. Nah, cucu cicitnya Nabi Adam. Jadi suatu zaman, dari zaman cucu cicitnya Nabi Adam, ini belum lagi berlaku perutusan Rasul pertama, belum. Perutusan Nabi pertama belum lagi. Kerana manusia semua bertauhid, tak perlu untuk adanya Rasul, tak perlu untuk adanya Nabi. Semua elok, molek, alhamdulillah. Jadi ada salih ni, para salihin, di mana mereka, nama-nama mereka adalah Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. 5 orang salih. Mereka hidup, mereka para salihin macam biasa, layaknya orang-orang salihin sebelum mereka juga. Cuma syaitan mula cucuk jarum. Kerana zaman berlalu begitu lama, sehingga anak cucu cicitnya Nabi Adam mula untuk tambah alpa, tambah lalai. Nah, maka syaitan pun mula mengatakan, 5 orang soleh ni, alangkah indahnya sekiranya kalian, wahai umat manusia yang pada ketika itu,
menggambar dan melukiskan lukisan 5 orang soleh dan gantungkan. Tujuannya apa? Supaya bila kamu melihat gambar-gambar tersebut, kamu tambah bersemangat untuk nak beribadah kepada Allah. Kamu lihat je gambar tu, kamu ingat Allah. Kamu lihat je gambar tu, kamu zikrullah. Kamu lihat je gambar tu, kamu semangat terus nak menjadi seperti mereka. Dalam istilah kata, bertawasul dengan gambar tu untuk menjadi orang yang lebih soleh. It started off as a rather innocent act. Cuma nak tengok gambar, ingat Allah, wah, Masya Allah, supaya kita teringat kezuhudan dan kesolehan mereka. Setelah generasi tersebut, berlalulah generasi after generasi. Syaitan datang dan cucuk jarum lagi. Dia kata, tahukah kamu bahawasanya datuk nenek moyang kamu, mereka melakukan ini untuk mengingatkan kesolehan. Baik. Sekarang ni, alangkah lebih baiknya, instead of gambar sahaja, kamu buat patung. Kamu buat statue. Kenapa? Kerana patung lebih power daripada gambar. Statue lagi cantik. Lagi akan tambah mengingatkan kamu kepada kesolehan mereka. Jadi umat tersebut pun, khalas, mereka pun memahat dari batu, dibuatkannya patung-patung dengan tujuan untuk mengingatkan mereka akan Allah. Masih lagi bertawasul menerusi patung-patung tersebut. Nampak patung, ingat Allah. Dan terus generasi setelah generasi berlalu, kejahilan tambah bermaharajalela. Di sini peri pentingnya kita menuntut ilmu. Perlunya ada ilmu. Kerana zaman terdahulu mereka sendiri dah terfitnah dengan kejahilan yang bermaharajalela. Akhirnya syaitan datang, cucuk jarum lagi, menghasut mereka, berkata kepada mereka, tahukah kamu bahawasanya datuk nenek moyang kamu sembah patung-patung ini, maka sembahlah mereka. Kerana orang jahil, orang tak tahu, oh ya ke, betul ke? Kerana syaitan datang dalam jelmaan manusia, seorang soleh yang memberikan nasihat dan seterusnya. Setelah berlakunya kesyirikan tadi, iaitu dengan disembahnya 5 orang soleh, maka Allah Azza wa Jal mengutus Nabi yang pertama, iaitu Nabi Nuh alaihi salam. Kerana manusia mula terpesong. Itulah sebab kenapa diutusnya Nabi Nuh yang merupakan Nabi pertama. Dan beliau terus berdakwah dan berdakwah dan berdakwah. Berapa lama beliau berdakwah, Nabi Nuh AS? 950 tahun lamanya beliau berdakwah. 950 tahun. Dan beliau mendapatkan cabaran dan tantangan, onak duri yang dibentangkan di jalan dakwah beliau dengan begitu banyak sekali. Sehingga kan, isteri beliau sendiri, Nabi Nuh AS, menentang dakwah beliau. Ada 2 Nabi yang isteri mereka menentang dakwah mereka. Itu Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi wassalam. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Disebutkan, Allah memberikan permisalan tentang isteri yang kufur dan mungkar kepada suami mereka, iaitu isterinya Nabi Nuh dan isterinya Nabi Lut. Maka Nabi Nuh terus mendakwahkan kepada mereka, dan mereka berungkal, degil, menolak dakwahnya Nabi Nuh, dan perkara ini diabadikan dalam surah Nuh itu sendiri. Antum boleh buka surah Nuh dan membaca tentang penyebutan nama-nama 5 orang soleh ni. Disebutkan dalam surah Nuh ayat 21. Ayat 21 disebutkan, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Iaitu mereka kata, janganlah kalian dengar cakap Nuh ni, dan janganlah kalian meninggalkan peribadatan 5 orang soleh ni, iaitu Ya'uq, Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Maka mula dari situ
terjadilah fitnah di atas muka bumi di mana manusia mula melakukan kesyirikan demi kesyirikan. Itu sedikit pencerahan berkenaan bagaimana kesyirikan yang berlaku. Yang pertama, jadi antum boleh rujuk tafsir surah Nuh. Kemudian tentang bagaimana terjadinya kesyirikan di Jazirah Arab, di Arabian Peninsula, atau lebih khususnya lagi Mekah. Baik. Untuk memahami bagaimana berlakunya kesyirikan pertama di tanah Jazirah Arab, kita harus memahami bahawasanya Nabi Ibrahim AS memiliki seorang isteri pada awalnya yang bernama Siti Sarah. Siti Sarah ialah seorang yang berkedudukan tinggi. Nabi Ibrahim dan Siti Sarah bernikah namun belum lagi dikurniakan anak. Begitu lama. Sehingga Siti Sarah meminta Nabi Ibrahim AS agar menikahi seorang hamba miliknya Siti Sarah yang bernama Siti Hajar. Jadi Siti Sarah isteri pertama, Siti Hajar isteri kedua. Bila Nabi Ibrahim AS bernikah dengan Siti Hajar, maka mereka dikurniakan dengan anak yang bernama Nabi Ismail AS. Dalam mana Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar ada anak bernama Ismail, Siti Sarah pun mengandung juga dan dikurniakan anak yang kemudian dinamakan dengan Ishaq. Maka Nabi Ibrahim, anak yang pertama yang lebih besar ialah Ismail daripada Siti Hajar, isteri kedua. Anak yang kedua lelaki Ishaq dari isteri yang pertama Siti Sarah. Dan perkara ini diabadikan dalam Al-Quran, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, dan Allah Azza wa Jalla berfirman, Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah mengurniakan kepadaku fil kibari, ketika aku sudah dalam keadaan berumur. Padahal beliau dah berumur, bukan muda lagi, dah berumur dah. Alhamdulillah, Maha Suci Allah yang telah mengurniakan kepada aku dalam keadaan yang aku ni telah berumur fil kibari Ismail wa Ishaq, iaitu Ismail dan Ishaq. Itu bentuk pujiannya Nabi Ibrahim AS kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang berlaku adalah, pendek cerita, Siti Sarah pun mentang-mentang dia dah ada anak sendiri, dia dah mampu untuk ada anak sendiri, dia pun kurang suka bagaimana Nabi Ibrahim bersama dengan Siti Hajar dan Ismail juga. Maka akhirnya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim AS untuk membawa isteri kedua, itu Siti Hajar dengan Nabi Ismail, jauh daripada Palestin. Bawa keluar daripada Palestin, pergi ke tanah Arab, Jazirah Arab. Maka Nabi Ibrahim AS pun membawa isterinya Siti Hajar dan Ismail, ditinggalkannya di suatu tempat yang mana Al-Quran menyebutkan biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Aku tinggalkan keluarga aku, iaitu isteri dan anak, di sebuah wadi. Wadi ni ialah valley. Wadi ialah valley ghairi dhi zar'in, yang tiada tumbuhan di situ. 'Inda baitikal muharram, dekat dengan rumahmu yang disucikan. Itu dekat dengan Kaabah, di sebuah valley, lembah yang tidak ada tumbuhan di situ. Bayangkan, untuk seorang suami, untuk seorang ayah nak meninggalkan isteri dan anak di tengah-tengah gurun pasir,
hanya dengan berbekalkan berapa bekalan lah sangat, dan di sekitar itu tidak ada manusia sama sekali. Tengah-tengah padang pasir, tinggalkan macam gitu. Nabi Ibrahim AS pastinya merasa berat untuk meninggalkan mereka. Beliau pun letak mereka, kemudian beliau toleh paling ke belakang dan terus jalan. Kerana beliau tahu jikalau beliau berlama-lamaan mereka, takutnya hati beliau lunak dan kemudian tak sampai hati. Maka Siti Hajar pun bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai suamiku, apakah ini atas perintah Allah? Apakah ini atas perintah Tuhan?" Nabi Ibrahim cuma mampu terjawab, "Ya." Itu je. Kemudian Siti Hajar menjawab, "Idzan la yukhayyibna." Sekiranya begitulah perkaranya, maka pastinya Allah tidak akan membiarkan kita begitu sahaja. Iaitu Siti Hajar dan Ismail. Berarti Siti Hajar tak meraung-raung, suamiku. Di sini peri pentingnya memiliki isteri yang memiliki iman yang kuat, akidah yang teguh. Iman kena kuat. Maka Siti Hajar pun terima. Dia ditinggalkan dengan Ismail AS, berdua saja. Maka hari berganti hari, minggu berganti minggu, bekalan yang berada bersama mereka pun bertambah sedikit. Siti Hajar ingin untuk menyusukan Nabi Ismail sahaja dalam keadaan tidak memiliki nutrisi, tidak memiliki susu nak susukan Nabi Ismail. Dah kering, habis dah semua, depleted. Akhirnya kita kenali dengan kisah bagaimana Siti Hajar naik ke Bukit Safa untuk mencari air. Kemudian dilihatlah dari kejauhan seperti ada fata morgana, ada mirage. Sepertinya ada air. Begitulah kiranya di padang pasir. Panas, bila kita nampak dari kejauhan sepertinya ada air, tapi sebenarnya tak ada air. Anda biasa drive antara Mekah Madinah, dan di tengah-tengah padang pasir itu nampak di jalanan sepertinya basah, tapi bila kita lalu kering, tak ada air. Jadi mata dia tertipu. Dia pun turun berlarian antara Safa dan Marwah, Marwah dan Safa sebanyak 7 kali pusingan seperti yang kita ketahui bersama untuk mencari air. Siti Hajar mencari air antara 7 pusingan. Apakah rezeki itu kemudian dikurniakan kepada Siti Hajar? Apakah rezeki itu kemudian datang dari Siti Hajar sendiri? Tak. Tapi rezeki datang melalui tendangannya kaki Nabi Ismail AS. Nabi Ismail AS tendang, nangis, meraung kelaparan. Akhirnya terpancar daripada tendangan itu sumur Zamzam, seperti yang kita ketahui. Terpancar pancuran air, spring, mata air yang keluar. Di sini terbukti bahawasanya rezeki Allah tu, Allah tentukan bagi masing-masing hamba bagaimana Allah kehendaki. Kita nampak Siti Hajar yang berlari macam nak rak 7 kali, dia tak dapat rezeki itu kerana tak ditentukan untuk dia mendapatkannya, tak ditakdirkan untuk dia yang menjumpainya. Tapi Nabi Ismail AS hanya dengan effort yang sedikit, kaki yang tendang-tendang, terpancar mata air. Ini yang kita katakan dengan rezeki tak pernah salah alamat. Kadang kalau kita tak tahu nak cari rezeki kat mana pun, jangan takut. Rezeki kita takkan pernah tak tahu untuk nak cari kita ke mana. Rezeki takkan pernah salah alamat. Kita cari kadang tak tahu macam mana. Tapi kalau dah memang dituliskan rezeki itu yang datang pada kita, dia tak pergi ke tempat lain.
Dan di sini juga sebagai bukti bahawasanya usaha itu tetap harus dilakukan. Bukan duduk di rumah, goyang kaki, mengharapkan buah datang bergolek depan pintu misalnya. Tak. Walaupun Nabi Ismail seorang bayi mungil yang kecil, dia tendang-tendang. Tendang dia tu ada effort. Effort tu ada. Baru rezeki tu datang. Kalau Nabi Ismail baring, dia tak tendang pun, maka tak datang rezeki. Bagaikan hadis yang menyebutkan di mana Umar bin Khattab radhiyallahu an menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayr yaghdu himasa wa yaruhu bitana." Umar bin Khattab radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan mengurniakan kepada kalian rezeki sebagaimana Allah mengurniakan rezeki kepada burung. Yang mana burung itu keluar dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di petang hari dalam keadaan kenyang. Dia tak ada ilmu, tak ada sertifikat, dia tak ada apa pun. Tapi dia keluar pagi hari, dia balik petang, pagi keluar lapar, balik dalam keadaan kenyang. Asyahidnya di mana? Moral of the hadith mana? Burung itu keluar dari sarangnya. Bukan dia tunggu di dalam sarang, tunggu ulat datang untuk dia makan. Tak. Tapi dia keluar dan terbang dan berusaha mencari. Rezeki itu dah ada. Just need some effort. Maka bila terpancarnya air daripada tanah yang ditendang oleh Nabi Ismail alaihissalam, Siti Hajar kerana risau air itu akan merebak ke mana-mana dan dia tidak dapat untuk nak simpan air tu, Siti Hajar pun menyebutkan apa? Zam, 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 zam. Di mana dalam bahasa Ibrani zam, zam itu bermakna kumpullah, 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 kumpullah. Bergabunglah, 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 bergabunglah. Jadi nama Zam-Zam tu dari situ. Sebelumnya dia tak ada nama lagi. Bila Siti Hajar sebut Zam, Zam, kumpullah, gabunglah, itu yang dinamakan dengan air Zam-Zam. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang perihal ini, moga Allah merahmati dan mengasihi ibu kita Siti Hajar. Kenapa? Kerana kalau tidak kerana dia membuat bendungan, membuat tempat untuk konten air itu, maka niscaya Zam-Zam itu akan menyebar dan merebak hingga akan membanjiri dunia. Karena air yang terpancarkan begitu banyak dan deras. Tapi kerana Siti Hajar membuat sebuah bendungan seperti ampangan kecil, maka air itu konten. Kalau tak akan merebak dan banjir. Maka di sini telah selesai masalah terputusnya bekalan. Kerana sudah ada water resource. Boleh hidup dengan air sahaja. Maka duduklah dua beranak tu. Nah, Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail. Di situ elok-elok duduk je berdua, harapkan minum air Zam-Zam. Dari kejauhan terdapat sebuah kafilah, sebuah karavan orang-orang Badui. Kalau bahasa Inggerisnya orang panggil Bedouin, orang Arab Badui daripada Yaman, daripada bahagian selatan Arabian Peninsula. Tanah Jazirah Arab tu kalau kita tengok bahagian selatan bawah tu adalah Yaman. Dari Yaman ni ada sebuah kabilah yang bernama kabilah Jurhum. Dan orang Arab Badui, hidup mereka adalah merempat dan merantau. Selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Di mana ada water resource, di mana ada sumber air, di situlah mereka akan set up dia
settlement. Mereka akan set up camp dan seterusnya, duduk di situ sampai air itu habis, nanti mereka pindah lagi cari tempat lain dan terus. Maka kabilah Jurhum yang berasal daripada Yaman, mereka lagi mana dalam ekspedisi mencari sumber mata air yang baru, melihat sekawanan burung, flock of birds, terbang menuju ke suatu daerah. Dan mereka adalah very good navigators. Mereka faham sekiranya ada sign of life, ada tanda-tanda kehidupan di situ, maka burung akan pergi ke sana. Maka mereka pun ikut the trail of the birds. Mereka ikut jejak burung-burung tersebut. Sampailah di suatu tempat dekat dengan Baitullah Kaabah. Datang-datang, jumpa dan ternampak ada seorang ibu ni dengan anak dia berdua je tengah-tengah padang pasir. Ni apa? Buat ni dua orang ni kat sini. Kabilah Jurhum, Arab Yaman. Maka kabilah Jurhum meminta izin daripada Siti Hajar untuk menetap bersama di mata air tersebut. Siti Hajar pun mengiyakan, silakan. And in return, Jurhum pun menjaga Siti Hajar dan Nabi Ismail. Kita jaga kita. Nah, kasih kita tempat tinggal, makan dan seterusnya. Maka mereka pun agree. Maka terasaslah sebuah civilization yang pertama di situ, iaitu kabilah Jurhum dengan Siti Hajar dan Nabi Ismail. Bermulanya tamadun civilization di situ dengan tadi itu. Nabi Ismail pun tumbuh besar, bernikah dengan wanita daripada kabilah Jurhum sendiri. Dan kalau kita perhatikan, asal Nabi Ismail bukan orang Arab. Beliau datang dari Palestin, bernikah dengan wanita Arab yang asal daripada Arab Yaman. Jadi bila mereka bernikah, anak-anak itu, keturunan itu, Nabi Ismail dan isterinya, terus keturunan mereka ke bawah, dinamakan dengan Musta'rab. Kalau antum cari dalam ensiklopedia, dia ada istilah, orang ni bukan orang Arab, tetapi orang Musta'rab, orang yang diarabkan. Kerana asal dia tu bukan Arab asli, bukan pure Arab. Maka terbinalah tamadun civilization di situ yang asal namanya ialah Bakka with a ba. Bakka. Yang kemudian nama terus ada juga sekarang namanya Makkah dengan mim, tapi nama asal adalah Bakka. Jadi Mekah ni ada beberapa nama. Dia ada Bakka, ada Makkah, ada Ummul Qura. Ummul Qura ialah the mother of all villages. Al-Qura. Qura ni jamak dari qaryah. Qaryatun, qaryatani, Qura. Jadi Ummul Qura, ibu kepada villages, kampung-kampung. Itu adalah beberapa nama kota Mekah. Maka kalau kita perhatikan, bila ada Nabi Ismail alaihi salam dan Nabi Ibrahim alaihi salam pun from time to time datang ziarah Bakkah tadi tu, beliau pun tahu that isteri dan anak beliau are in good hands bersama dengan kabilah Jurhum ni. Maka agak-agak antum lah, apa agama mereka pada ketika itu? Pastinya Islam. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Ismail mendakwahkan kepada mereka risalah Al-Hanifiyah. Al-Hanifiyah iaitu agama Ibrahim Al-Hanif, dengan suhufi Ibrahim, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim yang Nabi Ibrahim dapat berupa wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Maka mereka semua Muslim, akidah, tauhid, sembah Allah Azza wa Jalla. Mekah, pure Islam. Jadi Islam ni bukan kata Islam zaman Nabi Muhammad je kita sebut Islam. Tak. Nabi Adam pun Muslim.
Jangan kata Nabi Ibrahim, Nabi Adam sendiri Muslim. Muslim maksudnya apa? The one who submits to the Almighty. Aslama yuslimu, iaitu orang yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu makna Muslim. Jadi jangan kata Islam tu hari ini je. Islam tu adalah daripada Nabi Adam AS memang Muslim. Maka mereka Muslim. Terus berkembang dan berkembang dan berkembang. Keislaman mereka bagus. Dan kalau kita perhatikan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan daripada Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasab beliau sambung pergi ke Nabi Ismail alaihi salam. Nah, kerana dari sejarah ini. Jadi kalau kita teliti nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn An-Nadhr ibn Kinana ibn Mudrika ibn Khuzaimah ibn Midwar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan, dan terus ibn Ismail ibn Ibrahim. Itu nasab beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam 23 nama gitu. Itu yang telah dikenal pasti oleh ahli sejarah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinana bin Mudrika bin Khuzaimah bin Ilyas bin An-Nadhr bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim. Antara Adnan dengan bin Ismail bin Ibrahim ada beberapa nama yang diperselisihkan oleh ahli sejarah. Ada beberapa riwayat. Tapi yang ini adalah yang dapat dipastikan, yang 23 tadi sampai kepada Adnan. Dan in between Adnan dengan Ismail AS tu ada beberapa nama lagi yang diperselisihkan. Namun pastinya Adnan itu tersambung kemudiannya kepada bin Ismail bin Ibrahim. Bin Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan cucu cicitnya Nabi Ismail yang beribukan Siti Hajar. Baik. Sekarang ni kabilah Jurhum, Arab di Mekah, Muslim, alhamdulillah. Tak ada masalah. Semua Muslim, tak ada syirik, tak ada apa. Tak ada istilah berhala-berhala di Kaabah ni, semua belum ada cerita. Semua Muslim sembah Allah, dan mereka buat ibadah haji macam biasa. Kerana ibadah haji ni memang daripada syariat Nabi Ibrahim sudah ada. Tawaf, sa'i ni semua dah ada. Bukan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari syariatnya Nabi Ibrahim sudah ada. Wa'adzin fin nas. Nah, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyeru manusia, mengajak untuk datang melakukan ibadah haji. Dan juga satu lagi poin penting, apakah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang membina Kaabah? Tidak. Bukan mereka yang bina from scratch, tak. Mereka hanya mendirikan kembali Kaabah dari pondasinya. Foundationnya sudah ada. Jadi kalau kita teliti tentang Kaabah itu sendiri, ia pertama dikatakan dibina oleh Nabi Adam AS. Ada yang mengatakan para malaikat yang membina Kaabah. Itu yang pertama. So Kaabah tu utuh ada. Ada yang kata Nabi Adam, ada yang kata para malaikat. Dan Kaabah ni dia kalau ditarik garis lurus, dia akan pergi ke langit dan sama tempat dengan Baitul Ma'mur di syurga. Baitul Ma'mur, yang mana keluar daripadanya 70,000 malaikat setiap harinya dan tidak kembali. Jadi malaikat di situ, kalau kita manusia di dunia melakukan tawaf di Kaabah, di syurga, di langit ada Baitul Ma'mur, malaikat melakukan tawaf di situ. Mereka beribadah di situ. Garis lurus. Baik. Jadi ada yang mengatakan Nabi Adam, ada yang mengatakan malaikat. Baik. Apa yang berlaku dengan Kaabah ialah Kaabah
hancur ketika berlakunya banjir yang cerita Nabi Nuh alaihissalam. Banjir, Kaabah pun hancur, tapi foundationnya masih ada, pondasinya ada. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam datang dan bermustautin di Mekah tu, mereka membina kembali, membangun ulang. Sebab tu disebutkan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, iaitu ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membina, membangun, rebuild istilahnya, bukan build tapi rebuild Kaabah daripada foundationnya. Nah, itu Kaabah. Dan Kaabah ni ada sejarah lebih panjang lagi. Nanti dia hancur, dia naik balik, dia hancur, dia naik balik. Itu nanti mungkin ada cerita tersendiri untuk Kaabah. Not for tonight. Jadi bila mereka semua Muslim, kabilah Jurhum, Arab Jurhum, mereka mendapatkan siraman rohani daripada dakwahnya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Apa yang berlaku adalah di Yaman tadi tu, di bahagian selatan daripada Jazirah Arab, telah pecah sebuah ampangan, sebuah bendungan, atau dalam bahasa Inggeris dipanggil dam, water dam, yang dinamakan dengan Sad Ma'rib. Jadi bahasa Arab dam tu sad. Sad ni adalah benda yang menghalang, benda yang block something. So sad dari sud. Saddu Ma'rib. Saddu Ma'rib, the dam of Ma'rib, ampangan atau bendungan Ma'rib ni, ampangan bahasa Melayu, bendungan bahasa Indonesia. Ma'rib pecah di Yaman. And Saddu Ma'rib ni sebenarnya adalah di antara wonders of the world, because Saddu Ma'rib, Dam of Ma'rib ni sudah ada 8 kurun sebelum adanya Islam di Jazirah Arab. Means 800 tahun sebelum lagi sudah ada si Dam of Ma'rib ni. Berarti sangat lama. Civilization yang sangat lama sebelumnya sudah membina dengan struktur yang begitu bagus, dengan engineering yang begitu bagus. So ceritanya di Yaman, Saddu Ma'rib ni pecah. Maka mulalah bertebaran kabilah-kabilah Arab yang berada di Yaman, yang sebelumnya mereka duduk elok molek dekat Yaman, mereka mula berkeliaran. Maka ada satu tribe, satu kabilah bernama kabilah Khuza'ah. Khuza'ah bifakha. Mereka dengar di Mekah ada air dan Jurhum dah sampai sana. And so jom kita Khuza'ah, kita pun join in, pergi sana. Maka berangkatlah kabilah Khuza'ah pergi ke Mekah, nak join in dengan si Jurhum. Ada lagi 2 kabilah, tapi mereka pergi lebih ke utara lagi, pergi ke arah north lebih lagi. Kerana kalau kita tengok peta map, Mekah di bawah dan satu tempat ni dekat atas ni, dia tinggi sikit, 400 kilo lagi ke atas. Apa benda yang 400 kilo atas daripada Mekah? Yathrib, kota Madinah, 400 kilo atas Mekah. Rupa-rupanya apa? Rupa-rupanya kabilah yang kita biasa dengar dekat Madinah tu, Aus dan Khazraj. Biasa dengar? Orang-orang Ansar, ada Aus, ada Khazraj. Mereka daripada Arab Yaman tu juga. Jadi yang si Khuza'ah pergi ke Mekah, si Aus dan Khazraj ni dari Yaman pergi ke Madinah untuk cari penghidupan yang baru. You see, we are connecting all the dots. Maka bila Khuza'ah datang ke Mekah, awalnya tu elok molek, mereka hidup aman damai. Tapi kemudian si Khuza'ah ni mula keluar taring. Khuza'ah mula keluar taring. Padahal dia pendatang, dia baru datang, tapi dia mula nak control, nak take over Mekah from Jurhum. Maka berlakulah peperangan antara si Khuza'ah yang baru sampai tadi tu dengan Jurhum. Dan ketuanya Khuza'ah ni
Ni mungkin bateri nak habis. Nah, bateri ya. Jadi pemimpinnya Khuza'ah bernama Amr ibn Luhay al-Khuza'i, yang who lead his tribe to battle against Jurhum. Barakallahu fik. Maka bila berlakunya peperangan antara Khuza'ah dan Jurhum dah nampak dah yang diorang ni dah nak kalah. Jurhum yang tadi yang awal dah ada tu, diorang nampaknya kita akan kalah. Kerana merasa tak puas hati dengan Khuza'ah, apa yang kabilah Jurhum buat? Diorang tanam sumur Zamzam. Tanam. Kirakan kalau aku tak dapat, kau pun tak dapat. Diorang pun tanam sumur Zamzam. Dan direkodkan dalam sejarah, sumur Zamzam pernah hilang selama 500 tahun. Tak ada. Hilang. Macam gitu je, lenyap. Tak jumpa. Khuza'ah tak jumpa kat mana si Jurhum ni dah pergi tanam sumur Zamzam. Jadi bila Khuza'ah take over Mekah, di antara apa yang dilakukan oleh orang-orang Mekah adalah mereka akan berkhidmat kepada pilgrims, berkhidmat kepada orang-orang yang datang buat haji daripada seantero dunia. Datang buat haji, mereka akan melakukan as-siqaya wal-rifada, iaitu mereka beri minum, mereka beri makan dan seterusnya. Maka Amr bin Luhay al-Khuza'i ni, yang nakkan sangat kepimpinan kan, nak sangat kan, sekarang ni dia ada masalah. Macam mana dia nak khidmat kepada para jemaah haji, kerana sumber air sudah terputus, tak ada. Jadi dia pun pening, dia pun runsing. Semua orang masih apa? Semua orang masih Muslim di Mekah. Tak ada masalah syirik, tak ada sembah patung, semua tak ada lagi. Semua Muslim. Belum ada cerita pasal syirik lagi. Semua elok je sembah Allah. Jadi Amr bin Luhay al-Khuza'i ni, in one of his journeys, dalam salah satu daripada safar dia pergi ke Syam, pergi ke North. Bila kita sebut Syam, hari ini Syam adalah Jordan, Lebanon, Syria. Daerah tu, Jordan, Lebanon, Syria, itu dinamakan Syam dulu. Tiga tu. Jadi dia pergi ke Syam, dan dia dapati ada orang-orang di sana yang mereka itu menyembah kepada patung-patung. Jadi Amr bin Luhay al-Khuza'i ni bertanya, kenapa kamu sembah patung-patung ni? Mereka berkata, oh, patung-patung ni ialah kita bertawasul dengan patung-patung ni, supaya nanti Allah akan kurniakan hujan kepada kita. Jadi kita minta patung-patung ni sebagai perantara, sebagai medium. Nanti Allah kurniakan hujan, Allah kurniakan rezeki dan seterusnya. Maka Amr bin Luhay al-Khuza'i pun yang sedang menghadapi masalah di Jazirah Arab, tak adanya air, memandangkan ini adalah sebuah idea yang bagus. Kenapa aku tak bawa balik patung ni je, supaya aku pun bertawasul dengannya dan mengajak orang semua bertawasul melalui patung ini. Maka dibawa baliklah patung ke Mekah. What started off as satu patung, di mana tujuan asal ialah bertawasul dengan patung tu, tetap mereka minta daripada Allah, tetapi melalui patung ni, it started off as that. Macam kita tahulah layaknya sejarah manusia, dia develop into them worshipping that patung. And what started off as satu patung menjadi satu patung bagi setiap tribe, bagi setiap kabilah. Kemudian setelah satu patung di pintu setiap kabilah, satu patung di setiap rumah di dalam setiap kabilah. Tambah banyak, tambah banyak. Dan akhirnya mereka menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Itu dia orang Mekah.
Orang Mekah ni dia punya syirik. Bukan kata dia kufur pada Allah. Tak, dia tak kufur. Orang kufar Quraisy Mekah zaman Nabi SAW yang Nabi dakwah mereka tu, mereka bukan kata kufur tak beriman kepada Allah, tak. Mereka beriman. Dari segi tauhid rububiyah, mereka beriman. Mereka tahu Allah yang Maha Pencipta dan seterusnya. Cuma masalahnya dalam uluhiyah, mereka kata, oh, kita sembah Allah dan sembah selain Allah. Itu je. Kita tak nak satu je. Mereka mengatakan, anaj'alu alihatan ilaha wahidah. Apakah kita nak jadikan Tuhan yang banyak, nak menjadikan Tuhan satu je? Yang dari banyak-banyak ni, nak jadikan satu je. Tak nak. Datuk nenek moyang kita semua sembah banyak Tuhan, bukan satu Allah je. Itu masalah mereka. Mereka sembah Allah dan selain Allah, syirik. Menduakan Allah, creating partners for Allah. Di situ asal muasal berlakunya kesyirikan di Jazirah Arab. Dengan Lata, Uzza, Hubal, Manat, dengan apa segala nama-nama berhala-berhala yang mereka ada. Dan Amr bin Luhai Al-Khuzai ni dikatakan, disabdakan oleh Nabi SAW, beliau ketika Isra' Mi'raj ada nampak azabnya si Amr bin Luhai ni, di mana disebutkan oleh Nabi SAW bahawasanya tidaklah ada orang yang melakukan kesyirikan di tanah Mekah kecuali Amr bin Luhai Al-Khuzai akan menerima the share, bahagian daripada dosa orang tu juga. Means dia kena pikul dosa dia dan pikul dosa-dosa orang-orang yang melakukan kesyirikan, pasal dialah yang pertama bawa balik patung pergi ke Mekah dan mengajak manusia untuk melakukan kesyirikan. Sebab itu kalau bila kita connect dengan kajian kita yang kemarin, kita kata tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, maka orang Quraisy Mekah tauhid rububiyah mereka okey. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulanna Allah. Sekiranya kalian bertanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan mereka, mereka mengatakan Allah. Mereka akan jawab Allah. Iman tu masih ada. Cuma mereka tak boleh terima Tuhan yang banyak nak jadi satu. Dan kenapa mereka menentang dakwahnya Nabi SAW? Kerana politik dan ekonomi. Bila tak ada patung-patung, and for our info, dalam Kaabah tu je ada paling sedikit 360 patung diorang letak kat dalam. Selain daripada patung yang kat luar Kaabah, dalam Kaabah je 360 patung. Kalau sekiranya patung-patung ni semua dinafikan peribadatan kepada mereka lah kan, maka orang-orang yang datang haji ni, mereka dah tak buat lagi offerings, tak buat lagi yang dinamakan orang Indonesia sebut sesajen. Sesajen itu, iaitu tak ada apa yang nak dipersembahkan. The thing about sesajen, the thing about offerings ni, bila orang-orang haji tu balik, orang-orang leaders of Mekah ni collect, ambil harta tu semua. Jadi kalau dah nak jadikan Allah je yang disembah, tak ada Tuhan selain Allah, mana nak datang income? Siapa yang nak pergi bagi harta ni, offerings? So mereka tak boleh fathom, tak boleh digest macam mana diorang punya source of income nanti akan terganggu. Dan kalau kita lihat di sini bagaimana mulia dan indahnya Islam, di mana Islam ini bukan agama yang kita perlu keluar modal untuknya. Tak kena persembahkan dollars and cents lah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah yang kasih rezeki lagi ada. Allah kata apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Az-Zariyat 56. Allah cakap, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin. Aku tak nak pun rezeki daripada mereka. Wa ma uridu an yut'imun, dan aku tak minta mereka beri aku makan pun. Dalam Islam, konsep agama kita tak adanya istilah kita nak kena buat offerings, yang mana ianya adalah suatu benda yang wajib, yang kena buat, semua orang kena buat, tak ada. Yang ada apa? Kalaupun kita kena buat zakat, itu setelah kita ada nisab dan kita ada haul misalnya, dan itu pun kita bagi apakah kepada Allah? Kita bagi kepada manusia lain, dan kita minta pahala dari Allah. Kalaupun ada juga apa lagi?
sembelih. Siapa yang mampu, sembelih. Siapa tak mampu, tak perlu. Siapa mampu, sembelih. Persembahkan untuk Allah, betul. Tapi dagingnya akhirnya kita makan juga. Bukan katanya daging tu nanti Allah ambil dan seterusnya, tak. Allah tak nilai darah yang ditumpahkan tadi. Allah nilai dari segi ibadah kita. Dagingnya kamu makan. Maka di sini kita dapati bagaimana berlakunya kesyirikan. Dan Aus dan Khazraj pergi ke kota Yathrib, pergi ke kota Madinah, betul? Baik. Sekarang ni di kota Madinah ada siapa? Selain Aus dan Khazraj. Ada siapa? Ada Yahudi. Ada Yahudi. Dia ada 3 suku kat sana, dekat Yahudi ni. Ada 3 bani, 3 kabilah. Siapa je? Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan Bani satu lagi apa? Quraidah, Qainuqa, dan Bani Nadir. Nah, barakallahu fiik. Bani Nadir. Nadir, Qainuqa dan Quraidah. Ada 3 ni. Macam mana boleh ada Yahudi ni tersesat, tercampak dekat Madinah ni sebenarnya? Kan? Bila dia dah menjadi yatih fil ard, dia dah sesat dah, dia dah merimpat sana sini, mereka dalam kitab mereka tahu akan muncul seorang rasul di sebuah tempat yang tempat itu ada banyak pokok kurmanya. Maka dari itu kita dapati orang Yahudi ramai berkumpul di Madinah yang dulu namanya Yathrib, dan satu lagi di Khaybar. Ni 2 ni adalah kubunya atau tempat pertahanannya orang Yahudi. Mereka ni, orang-orang Yahudi, tahu tentang ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Bahkan lebih daripada anak-anak mereka sendiri. Mereka kenal sangat. Pasal apa? Pasal mereka ni pergi ke Yathrib dan Khaybar ni memang sedang tunggu the promised prophet. Sedang tunggu munculnya Nabi terakhir yang akan bimbing mereka. Dari datuk moyang tu dah ajar, nanti ada Nabi tanda-tandanya gini, nanti ada Nabi tanda-tandanya gini. Terus turun-temurun cicit-cicit ni, cucu cicit tunggu bila nak datang Nabi. Maka bila nak disingkatkan cerita tentang segala dakwah di Mekah dan seterusnya, Nabi SAW hijrah pergi ke Madinah, betul? Okay. So Aus dan Khazraj tadi sebenarnya hidup harmoni daripada Yaman. Mereka harmoni. Tapi biasalah, orang Yahudi, di mana tempatnya mereka berada, mereka akan menyebabkan kekacauan, chaos. Jadi mereka sengaja yang cocok jarum antara Aus dan Khazraj sehingga mereka berdua berperang. Pasal Yahudi tahu kalau Aus dan Khazraj bergabung, nanti diorang akan kuat dari segi ekonomi, dari segi politik dan seterusnya. Jadi sengaja cocok supaya Aus dan Khazraj bergaduh. Jadi mana-mana Yahudi pergi memang nanti ada orang bergaduh. Biasa. Macam tak biasa kan, hari ni pun ada tempatnya lah. Jadi bila dekat Yathrib, dekat Madinah tu, ada Yahudi, ada Aus, ada Khazraj. Nabi SAW hijrah pergi ke sana. Ringkas cerita, kenapa orang Yahudi tak nak menerima dakwahnya Nabi Muhammad SAW? Walhal mereka telah mengetahui bahawasanya beliaulah Nabi yang telah ditunggu-tunggukan. Mereka tahu itu sebenarnya betul-betul Nabi, Rasul. Mereka tak nafikan. Bahkan ramai rahib di antara mereka yang masuk Islam. Seperti misalnya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni ialah rahib orang Yahudi. Di antara yang paling baik dan paling tinggi ilmu ni. Dia sendiri masuk Islam. Dan ramai semua tahu sebenarnya. Cuma diorang tak nak masuk Islam. Kenapa? Pasal apa? Pasal lain kulit. Pasal lain kulit. Tu je masalah. Apa maksud lain kulit? Apa maksud fanatism? Apa maksud asabiah? Kenapa diorang nak tolak dakwahnya Nabi? Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dari keturunan Ismail bin Ibrahim, beribukan Siti Hajar yang seorang hamba.
Sedangkan mereka Bani Israel, ahli kitab, keturunan Ishaq, Ishaq turun ke Yaqub, Yaqub turun ke Yusuf, Yusuf turun. Sampailah cerita Musa, Isa Nabi yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah keturunan Ishaq bin Ibrahim beribukan Siti Sarah, orang yang berkedudukan. So mereka tak nak terima Nabi mereka yang terakhir ni, Nabi yang terakhir bukan Nabi mereka, Nabi yang terakhir ni adalah daripada Ismail bin Ibrahim yang ibunya adalah Siti Sarah. Pasal tu je. Dahsyat dan ibunya Siti Hajar. Slip of tongue. Iaitu kerana tak nak terima Ismail bin Ibrahim yang beribukan Siti Hajar. Itu punya pasal istilahnya lah. Pasal lain kulit. Walhal mereka sepatutnya beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kerana mereka kira keturunan bangsawan, keturunan kayangan, as how they believe it to be lah, as how they claim. Kerana mereka, bapa mereka adalah Ishaq bin Ibrahim, ibunya adalah Siti Sarah. Itu sebab kenapa orang Yahudi tak nak terima dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ada ta'liq, ada misalnya masukan ke atau perkongsian ke, soalan ke? Nah, Amr bin Luhai al-Khuzai dalam safar dia ke Syam. Jadi apa sejarahnya orang Syam buat patung tu? Maksudkan di Arab tu, semula kat Syam tu. Dia punya sejarah dia, orang buat patung. Jadi sejarahnya memang daripada yang, jadi Syekh tanya, kalau dah memang Amr bin Luhai al-Khuzai pergi ke Syam, dan Syam tu kalau nak ikutkan semua manusia sebenarnya Muslim, kenapa kat Syam orang dah mula melakukan kesyirikan dan seterusnya? Kerana memang dari titi sejarah setelah zaman Nabi Nuh pun, manusia walaupun dengan diutusnya para rasul dan para nabi, mereka melakukan kesyirikan. Seperti Nabi Musa AS. Kan, zaman Nabi Musa ada Fir'aun. Fir'aun dah satu hal, dia mengaku diri dia Tuhan kan. Kemudian Nabi Musa dah ada pengikut yang Muslim, baru tinggal sekejap, datang balik mereka sembah lembu pula. Nah, jadi the series of syirik tu berlaku. Nabi Isa diutus, ajak manusia kepada sembah Allah. End up mereka sembah dia pula. Mereka pergi sembah Nabi Isa. Jadi the series of kesyirikan tu datang in many versions, di mana semuanya adalah pasti salah lah, kesalahan manusia. Tentang Syam tu, agama mereka apa secara khusus dan apa yang, kerana kalau nak ikutkan di Syam, bila Nabi SAW dan Abu Talib pergi, Nabi menemani pakciknya Abu Talib pergi ke Syam dan bertemu rahib di sana. Di sana ada Christianity, ada Christians. Jadi Christians ada, yang buat syirik pun ada. Mereka, jadi manusia ni end up ada yang bukan kata syirik sembah lembu, sembah Nabi Isa yang mengaku Tuhan dan seterusnya. Ada macam-macam lagi. Ada yang menyembah elements, seperti ada yang menyembah api, majusi. Ada yang menyembah air, ada yang menyembah angin, ada yang menyembah pokok, ada yang menyembah batu. Ini semua apa? Syaitan sesatkan. Syaitan sesatkan. Jadi kalau apa agama mereka secara khusus, memang ada Kristian, tapi mereka melakukan kesyirikan dan mereka bertawasul juga dengan patung-patung dan melakukan kesyirikan di situ. Nah, itu sekadar yang anda tahu. Kalau lebih detailnya, wallahualam, mungkin kita nak kena baca lagi lebih tentang macam mana kesyirikan di Syam tu, nak tarik dari meniti sejarahnya tu pergi ke siapa pula, Nabi siapa misalnya kan. Pasal Nabi Saleh, mereka bunuh untanya Nabi Saleh. Kemudian Bani Israel ni ada banyak cerita. Nabi mereka bunuh lah, mereka syirik lah, mereka ada apa tu, Madain Saleh ada, Samud, kemudian ada Ad, ada macam-macam kan, ada Hud, Nabi Hud, ada Ad. Maka kesyirikan tu kalau dititi sejarah daripada awal Nabi Adam nak tarik sampai ke kita, dah ke
abad kurun ke berapa tu macam-macam version. Jadi apa yang kita kisahkan tadi ialah awal mula sebab munculnya kesyirikan dan bagaimana munculnya kesyirikan di Jazirah Arab, tanah Mekah. Mungkin sama-sama nanti dapat kita kupas di daerah-daerah lain sekiranya ianya memberikan ilmu yang signifikan kepada bagaimana berkembangnya Islam di kemudian hari. Wallahu a'lam. Sekadar itu yang anda dapat kongsikanlah. Ada masukan yang lain? Baik, sekiranya tidak ada, kita cukupkan sehingga di sini dahulu pertemuan kita pada hari ini. Moga apa yang sama-sama kita kongsikan itu dan perkongsian ini sendiri dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Tidaklah ilmu yang disampaikan kecuali ilmu itu adalah ilmu Allah Azza wa Jalla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kita tak ada ilmu kecuali apa yang Engkau kurniakan kepada kita berupa ilmu. Innaka antal alimul hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.